untuk soalan beliau. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Batang Lupa minta Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan menyatakan apakah inisiatif yang telah diambil oleh kementerian untuk menambahkan bilangan anggota bomba wanita khususnya di kalangan pegawai di dalam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Terima kasih. Terima kasih. Saya persilakan Yang Berhormat Menteri untuk menjawab. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih kepada Batang Lupa di atas keprihatinan Batang Lupa mengenai penjawatan bomba di kalangan anggota bomba di kalangan wanita. Datuk Yang Di-Pertua, ketika ini di seluruh negara Jabatan Bomba di Malaysia mempunyai anggota sebanyak 14,400. Purata ataupun percentage daripada kalangan wanita hanyalah mencapai hampir 5% sahaja. Jadi dari purata ini 5% di kalangan wanita. Tapi alhamdulillah di peringkat pegawai tinggi mencapai hampir 10%. Jadi memandangkan kerja bomba ini adalah dipersepsikan atau dilihat sebagai satu kerja untuk orang lelaki, dan saya lihatkan bahawa ada banyak-banyak jurusan kerja di dalam Jabatan Bomba itu dari segi skop kerja-kerja untuk kaunseling kepada mangsa-mangsa trauma wanita dan kanak-kanak, kerja-kerja memberikan pertolongan kecemasan kepada wanita dan kanak-kanak, kerja-kerja program kesedaran pencegah kebakaran, kerja-kerja program pencegahan kebakaran di dapur untuk suri rumah, dan juga kerja-kerja demonstrasi pencegahan kebakaran untuk suri rumah. Jadi dan kerja-kerja administratif. Jadi kerana banyak juga skop kerja-kerja yang kita percaya lebih elok diisi oleh pegawai bomba wanita, maka sekarang Jabatan Bomba Penyelamat Malaysia saya sudah minta mereka meningkatkan lagi pengambilan anggota wanita. Jadi walaupun pengambilan anggota bomba ini adalah setakat kelayakan SPM, tapi kita dapati dalam lulusan tahun lepas, kita dapati sebanyak 44 rekrut adalah daripada pemegang-pemegang ijazah. Dan ini juga wanita juga dalam angka seluruh Malaysia ada dalam 39 tidak silap saya. Jadi ini juga kita lihat ada peningkatan di kalangan rakyat Malaysia yang berkelayakan lebih tinggi yang berminat untuk menjadi anggota kepada Jabatan Bomba di Malaysia. Kerana memandangkan kerjaya ini adalah kerjaya yang sangat passionate, yang mana memberikan perkhidmatan kepada rakyat tidak kira apa dalam keadaan kebakaran, kebanjiran, kecemasan, kemalangan, dan malah juga kerja-kerja yang lebih rumit dan sulit juga mereka amat gemar untuk memanggil anggota bomba untuk membantu mereka. Tak termasuk kita dengar ular masuk rumah, ular sawa dan sebagainya, monyet panjat pokok tak boleh turun pun panggil bomba, kucing juga dipanggil bomba. Jadi ini kerja-kerja yang kita tidak boleh nafikan penglibatan wanita yang mungkin lebih boleh menyantuni isu-isu yang agak orang perempuan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya menjemput Datuk Seri Hajar Rohani untuk soalan tambahan yang pertama. Terima kasih. Soalan tambahan saya bersetuju dengan Yang Berhormat Menteri bahawa peranan wanita dalam sesebuah institusi itu sangat mustahak untuk menjamin pengurusan yang seimbang dan juga gender sensitif. Soalan tambahan saya, apakah yang sedang dilakukan oleh Yang Berhormat Menteri di KPKT untuk merancakkan contribution dengan izin wanita di dalam agensi-agensi kerajaan yang lain pula. Bomba tu dah cantik, tapi macam mana kita boleh membawa jabatan lain? Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat. Silakan Yang Berhormat Menteri. Batang Lupa, walaupun tu skop keluar sikit daripada KPKT, namun demikian saya nak beri tambahan sikit mengenai usaha-usaha yang kami buat untuk pastikan pengambilan anggota wanita dalam pasukan bomba ini akan dapat ditingkatkan. Jadi saya juga memberi panduan kepada Jabatan Bomba agar melonggarkan kelayakan-kelayakan, ujian-ujian yang lebih keras itu, kalau tidak untuk buat kerja lasak, jadi tidak perlulah mereka mengambil ujian-ujian yang seperti
orang lelaki. Jadi ini adalah satu perkara yang saya minta dilonggarkan. Yang keduanya juga, saya minta untuk buat pengambilan khusus untuk wanita. Dengan adanya satu pengambilan khusus untuk orang perempuan, kemungkinannya akan menarik perhatian orang perempuan untuk datang menjadi rekrut kepada program-program latihan kita. So jadi antara dua perkara. Dan saya juga telah menetapkan kota untuk bomba untuk mencapai, walaupun sekarang ada dalam 1,000 lebih kekosongan, kalau saya isi semua 1,000 tu perempuan pun tak cukup 30%. Tapi namun demikian, kita akan cuba tingkatkan daripada 5% mungkin ke 10% dahulu, dan dari situ mungkin kita akan tingkat dari masa ke semasa. Untuk KPKT juga, memandangkan bahawa seperti apa yang Batang Lupa sebut, kita kena ada satu program gender sensitif dan sebagainya. Jadi untuk pegawai-pegawai lelaki, kita pastikan bahawa mereka faham tentang cara kerja orang perempuan, kerana dengan adanya penglibatan orang perempuan ini akan dapat menyempurnakan lagi semua perancangan kita dalam pembangunan negara. So jadi ini penting, perspektif pemikiran orang perempuan dengan lelaki berbeza. Jadi ianya harus menyempurnakan semua perancangan dan polisi. Dan untuk KPT juga dalam penetapan meletakkan kaunselor ataupun ahli majlis, KPKT juga menetapkan agar semua majlis, local council melantik sekurang-kurangnya 30% wanita dalam kaunsil. Tapi malangnya parti-parti politik juga gagal untuk menamakan orang perempuan untuk menyukupkan kota itu. Namun demikian, ada peningkatan di Selangor agak tinggi, dan yang di negeri lain juga saya lihatkan dari masa ke semasa ada nampak gender sensitif dan ada peningkatan penglibatan wanita dari masa ke semasa. Jadi kita harus semua untuk menteri-menteri lelaki semua yang ada dalam dewan ini, saya harap kita akan dapat amalkan ini gender sensitization program atau mengarus perdanakan jawatan-jawatan ini kepada orang perempuan juga, agar semua perancangan dan polisi itu akan lebih sempurna. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Hulu Langat. Saya persilakan Yang Berhormat Hulu Langat untuk soalan tambahan kedua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri, Yang Berhormat Speaker. Saya meneliti jawapan yang diberikan oleh Yang Berhormat Menteri dan ucap terima kasih kepada Batang Lupa yang khusus bertanyakan tentang penglibatan wanita dalam bomba. Angka yang disebutkan tadi 5% sahaja wanita keseluruhan bomba dan 10% di kalangan pegawai tinggi. Saya ingin bertanya Yang Berhormat Menteri, boleh tak kita letakkan satu target yang lebih spesifik, daripada 5% nak kepada berapa, daripada 10% nak kepada berapa, kerana ini akan menjamin kaum wanita di luar sana, penglibatan mereka dan target yang akan dibuat oleh pegawai-pegawai di Kementerian Yang Berhormat. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Hulu Langat. Silakan. Alhamdulillah, saya sangat puji sikap Hulu Langat yang sangat gender sensitif. Alhamdulillah, terima kasih. Dan ini akan beri ruang pada kami untuk meneliti balik, menyemak balik. Mungkin kita akan kategoriskan pekerjaan-pekerjaan itu dan kita akan meletak kota di kerja-kerja yang spesifik, yang khusus untuk wanita. Jadi kota itu kita akan dapat lebihkan daripada yang biasa. Tapi pada amnya, saya ingat kalau untuk dalam 14,400 anggota bomba ini, saya ingat kalau kita dapat capai lagi 5% lagi, 10% pada puratanya, itu amat memuaskan ketika ini. Dan untuk kerja-kerja spesifik itu mungkin kita akan melebihkan kotanya yang tinggi. Memandangkan grade penguasa bomba, grade yang atas itu ada 10% adalah wanita, menunjukkan wanita berkaliber di peringkat itu. Tapi untuk ketua-ketua balai, setakat ini kita sudah ada 8 ketua balai adalah daripada wanita. Ini tidak cukup kerana balai seluruh negara ada sebanyak 327 balai. So jadi ini pun menjadi satu perkara yang harus kita tingkatkan untuk wanita mengendalikan cara administratif dan management di balai-balai di seluruh negara. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri.